Dalam video kali ni kita nak review beberapa game EPL yang telah pun berjalan. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So video kali ni kita nak review beberapa game EPL yang telah pun berjalan. Tapi ni match week lepas lah, minta maaf lah lambat sikit sebab agak kalut sikit lah kan raya kan. So kita nak review beberapa game EPL. Chelsea sekali lagi konsisten kalah. Dalam 5 game berturut-turut mereka kalah. Kali ni mereka kalah dengan pasukan Brentford pula. Liverpool berjaya kalahkan pasukan West Ham dalam usaha mereka untuk mendapatkan top 4. Newcastle United bantai Everton 4-1, skor 17 gol dalam 5 game terakhir mereka. Dan Spurs berjaya comeback ke atas pasukan Manchester United selepas ketinggalan 2-0. Mereka berjaya comeback sampai 2 sama. Dan Top 1 Battle pasukan Arsenal kalah 4-1 dengan pasukan Manchester City. So jom kita tengok game pertama dulu, iaitu pasukan Chelsea lawan dengan pasukan Brentford. First kita tengok line up dulu tau. Aku rasa ada 2 player yang patut start dalam game ni, iaitu Badiashile dan juga Mikhailo Mudryk. Sebab bagi aku kalau setiap kali Badiashile main, dia ni akan memberikan ketenangan dekat bahagian centre back pasukan Chelsea yang tak ada dekat player macam Fofana dan juga Chalobah. Mudryk ni setiap kali diturunkan, walaupun dia ni tak boleh score, dia ni boleh offer something untuk pasukan Chelsea. Dia boleh dribble daripada tengah untuk naik ke atas untuk create chance untuk teammate yang lain. Dan aku rasa Lampard boleh je startkan Mudryk terus. Mungkinlah sebab dia tak startkan Mudryk ni adalah disebabkan price tag Mudryk yang harga 100 juta tu. Tapi jujur lah, nak abad kat hang, nak abad dekat Lampard, jujur lah ni tak ada siapa pun ingat Mudryk tu harga 100 juta tau. Orang macam lupa dah Chelsea tu spend lebih daripada 500 juta disebabkan performa mereka terlalu teruk musim ni. Dan sekali lagi Kante main attacking midfield dalam game ni, tapi secara mengejutkan dia main bagus. Game lepas pun dia main bagus juga. Aku boleh kata satu player perform antara sampah-sampah dekat atas padang tu lah. Banyak player yang tak perform dalam game ni, tapi Kante macam biasa dia perform, dia deliver dengan bagus. Chelsea dalam game ni memang control game. Kalau nak compare lawan dengan pasukan Brighton dalam game EPL lepas, memang beza lah. Memang nampak improvement dalam game ni, tapi sayang finishing pula. Aubameyang kan masuk sebagai substitute. Bila dia shoot antara tak tepat ataupun kalau tepat bola tu slow. Sayang amat dah Chelsea kurang chance. Lepas tu bila dapat chance dia buat macam tu pula. Dan gol pertama pasukan Brentford dapat daripada set piece, walaupun gol tu dikira sebagai gol sendiri Azpilicueta. Tapi kalau hang tengok balik gol tu, aku rasa geram jugalah sebab hang tengoklah keeper posisi dia macam mana. Sebab bagi aku goalkeeper dalam situasi macam tu, hang kena 100% ready dengan setiap bola yang cuba masuk ke dalam gol hang. Tak kira lah bola tu bias ke bola tu tanduk ke, hang memang kena ready. Dan keeper memang tak nampak ready gila waktu set piece ni. Kita tengok dia tengok je. Kita tengok tu tak apalah, memang kita tengok je. Keeper tu tengok juga pasal apa? Dia kena save. Dan Brentford dalam game ni dia pemain low block, walaupun dia tahu lah pasukan Chelsea lah ni tengah teruk, tapi dia still tak boleh pandang rendah dekat pasukan Chelsea. Dia kena berjaga-jaga juga sebab attacking Chelsea dalam game ni pun not bad juga. Dengan satu counter attack je pasukan Brentford berjaya secure 3 poin mereka untuk kalahkan pasukan Chelsea. Aku boleh kata counter attack pasukan Brentford memang bagus, tapi defense pasukan Chelsea, hang boleh tengok susunan defense mereka waktu mereka ni kena counter attack. Fofana tu waktu Mbeumo dah terlepas, sepatutnya dia play yang paling awal kena approach Mbeumo waktu tu. Sebab dalam situasi macam tu dia tak perlu nak jaga tengah dah, sebab waktu tu Thiago Silva nak cover tengah. Tapi waktu tu apa yang dia buat, waktu counter tu Mbeumo dah larikan bola ke tepi, dia biarkan Mbeumo tu lari, dia nak cover tengah. Thiago Silva suruh cover, barulah dia pergi cover. Padahal tu memang bola dia. So tu lah kali Chelsea kalah 2-0 lah. Malas memang banyak-banyak, kali kalah juga. Musim ni aku boleh kata teruk gila lah. Kalau secara matematik Chelsea mungkin boleh tersingkir liga tau. Memang teruk gila. Sebab lepas ni game-game mereka memang tough gila. Aku boleh kata ni lagi teruk daripada musim Moyes dekat Manchester United lah. Dan siapa-siapa coach nak main Chelsea pun mungkin dia akan segan juga nak main dekat Chelsea ni disebabkan keadaan Chelsea yang bercempera macam ni. Dan aku boleh kata fan-fan Chelsea memang kena sabar lah sampai hujung musim, sampai Chelsea buat rebuild balik. Tu pun kalau mereka buat lah kan. Kalau mereka tak buat, mereka beli player je, mereka stay ke Lampard, memang jam lah. Memang nanti hampa celebrate promotion lah. Tu pun kalau lepas promotion. So kita tengok game kedua, Liverpool lawan dengan pasukan West Ham. Game ni bagi aku memang penting untuk Liverpool lah sebab mereka nak kekalkan momentum mereka sebelum lawan dengan pasukan Spurs nanti. Dan game ni agak meragukan sikit lah sebab mereka main away. Dan kalau hampa nak tahu rekod away pasukan Liverpool musim ni memang sangat-sangat teruk. Daripada possible 16 game sebelum lawan dengan pasukan West Ham ni, Liverpool just menang 4 kali je daripada 16 game sebelum tu. Tapi Liverpool dalam game ni memang padu lah, control game, control chance, dan pemain-pemain bermain dengan cukup baik. Tapi defense Liverpool agak teruk juga dalam game ni. Kita tengok gol pertama Paqueta dulu lah. Bagi aku tu adalah gol yang cukup baik, link up yang sangat mantap dengan Antonio. Tapi aku rasa defense pasukan Liverpool ataupun midfield pasukan Liverpool kena lebih cepat untuk tutup ruang. Tengok Van Dijk, dia letak tangan dekat belakang tu macam perhimpunan tu, macam duduk dekat perhimpunan. Aku tak tahu lah kan.
Tapi kalau tengok daripada situasi macam tu, pemain-pemain Liverpool pun mereka tak jangka yang Paqueta ni akan lepaskan shot seawal macam tu. Sebab waktu tu Paqueta tengah weak foot, iaitu dia ni kaki kiri tapi bola dekat kaki kanan dah. Dan aku rasa tu satu decision sangat bagus apabila semua tak expect benda tu dan bola tu tepat masuk ke dalam gawang pasukan Liverpool. Tapi tak lama lepas tu Cody Gakpo shoot daripada luar kotak penalti. Aku rasa movement cukup baik daripada Liverpool. Dapat bola dia turn, dia terus score. Lepas tu adalah satu gol tu tapi offside, gol jaringan daripada Bowen. Tapi movement tu bagi aku memang cukup bagus tapi sayang offside pula kan. Masuk second half Liverpool berjaya skor melalui set piece juga. Kalau hang tengok balik set piece Liverpool semakin lama semakin bagus. Hang tengok game lepas lawan Nottingham Forest pun 3 gol tu semua daripada set piece. Game ni pun 1 gol daripada set piece juga. Ada satu insiden yang menarik perhatian ramai iaitu insiden handball Thiago. Ramai mengatakan situasi macam ni sepatutnya dapat penalti. Dan bila tengok bola terkena tangan Thiago ni, aku teringat insiden Soucek handball waktu lawan dengan pasukan Chelsea. Tapi walaupun situasi dia nampak sama dengan Soucek, yang waktu tu ramai minta penalti sebab memang patut penalti. Tapi bagi aku walaupun situasi ni nampak sama, tapi dia berbeza. Berbeza maksud dia apa? Kalau hang tengok balik waktu Soucek kena tangan waktu lawan dengan Chelsea tu, nampak sangat dia ni sengaja jatuhkan diri untuk halang bola tu masuk ke dalam gol. Tapi Thiago dia bukan sengaja, dia terjatuh dan bola terkena tangan dia. So bila tak sengaja tu tak ada lah penalti. Walaupun aku nak penalti lah tentu kan, tapi memang kita kena akui waktu tu bukan penalti. So last sekali Liverpool berjaya settle game ni menang 2-1, crucial 3 poin sebab depa je 1 poin je dengan pasukan Spurs dan semakin dekat dengan top 4. Dan next game adalah Newcastle lawan dengan pasukan Everton. Sorry game ni aku jujur aku tak tengok, kita recap je. Everton kena sampai 4 biji mat. Kena dekat home pula tu. Dan Newcastle banyak masuk belah Godfrey tau. Godfrey dalam game ni memang teruk gila. Tapi salah satu gol yang paling menarik aku saksikan adalah gol keempat tu lah. Bukan disebabkan gol keempat tu, tapi disebabkan kehebatan assist tu. Isak dribble daripada tepi masuk ke tengah, lepas tu assist tau. Walaupun Isak cemerlang assist dalam game ni, tapi yang boleh tengok betapa barainya defend Everton nak hadap dengan attacking pasukan Newcastle. Newcastle lah ni memang tengah on fire, skor 17 gol daripada 5 game last depa. Depa ni memang perform gila, lagi-lagi kalau depa main dekat home. Dan good luck lah dekat dua pasukan lepas ni, iaitu dua-dua game dekat St James Park, iaitu pasukan Southampton dan juga title challenger iaitu pasukan Arsenal. Game tu pun menarik juga untuk kita saksikan. Okay, next game kita masuk game MU. MU seri 2 sama dengan pasukan Spurs. Game ni seri, tapi yang rasa macam kalah adalah Manchester United, yang rasa macam menang adalah pasukan Spurs. Sebab apa? Sebab Manchester United sepatutnya kena settle game ni dan kena menang dalam game ni. Dan Spurs yang sepatutnya kalah dalam game ni, dia pun berjaya comeback walaupun tak menang, tapi seri 2 sama, satu mata bahagia balik untuk hidupkan kembali peluang sekurang-kurangnya untuk layakkan diri ke Europa League. Sebab waktu separuh masa pertama Spurs main teruk gila, Manchester United main cantik gila, tapi second half dia jadi macam switch tu, tukar Spurs pula main baik, MU pula main buruk waktu second half. MU punya attacking waktu first half memang solid gila. Benda ni lah yang jadi kalau hang main low block dan hang bagi masa yang cukup dekat play macam Christian Eriksen untuk create chance untuk teammate-teammate yang lain. Hang boleh tengok dalam game ni, play macam Eriksen memang bebas gila untuk buat long pass dekat play-play Manchester United. Satu benda sebabnya Manchester United boleh skor 2 gol pada separuh masa pertama adalah disebabkan pasukan Spurs, mereka ni just main low block dan mereka ni tak press midfield pasukan Manchester United. Paling kurang kenalah press midfield Manchester United sebab midfield mereka lah yang buat game. Tapi bila hang tak press, hang tunggu je dekat dalam kotak penalti dengan harapan midfield Manchester United buat long ball yang tak sampai, lepas tu hampa counter, memang payah lah. Itulah sampai Manchester United berjaya skor 2 gol dalam game ni. Sancho waktu first half memang confident gila, berjaya skor 1 gol dan Rashford gol yang cukup baik, counter attack yang cukup bagus daripada pasukan Manchester United. Lombor daripada Bruno dapat dekat Rashford settle. Tapi sayang satu benda yang memang sayang gila, banyak game sebelum ni Manchester United sekali lagi tumpu daripada segi finishing sebab Manchester United banyak chance tapi tak skor. Tu sayang. Bila masuk second half, pasukan Spurs dah dapat baca dah cara permainan Manchester United. Apa mereka buat? Mereka buat macam aku kata tadi, mereka ni bukan saja main low block tapi mereka ni press midfield pasukan Manchester United. Bila bola dapat dekat defend, okey. Bila dapat kat midfield, mereka akan start press. So itulah dalam second half boleh nampak play macam Casemiro, play macam Eriksen selalu sangat hilang bola. Masuk play macam Fred pun lagi teruk Fred dalam game ni memang teruk gila, dapat bola dekat dia banyak sangat hilang. Orang tak press pun bola hilang juga tu. Aku rasa geram gila dengan Fred kan. Sebab Fred bila main teruk dah memang teruk gila, dan dalam game ni dia memang teruk. Casemiro pun dalam game ni banyak hilang bola tau. Bila dapat bola dia ni selalu sangat hold bola, buatkan play Spurs mudah sangat nak rampas bola daripada dia. Walaupun Spurs berjaya dapatkan gol melalui jaringan Pedro Porro dan juga Son Heung-min, tapi bagi aku player yang paling penting dalam comeback pasukan Spurs untuk game ni adalah Harry Kane. Memang sedap gila macam dia main, memang beruntung gila mana-mana tim yang dapat dia. Sebab dengan kata MU nak cuba dapatkan dia kan. Setiap kali Kane dapat bola, hang tahu tak, bukan kadang-kadang, ni memang setiap kali
Setiap kali Kane dapat bola memang terabak defend MU. Dapat dekat Son okey lagi. Dapat dekat Richarlison ataupun Kulusevski yang masuk second half okey lagi. Tapi dapat dekat Kane, memang terabak defend MU. Movement dia, fake run dia dan vision dia ni bukan saja boleh score gol, dia juga boleh create game. Itulah memang bahaya gila Harry Kane. Bila dia dapat bola, memang defend MU bukan saja kena jaga dia, tapi defend MU kena tutup segala ruang sebab dia tahu Harry Kane ni boleh buat long pass dekat play-play macam Heung-min Son. Kalau mana-mana tim yang dapat dia, kalau nak main counter memang sedap sebab hold up play dia memang cukup bagus. Malaysia sekali lagi mistake dia masuk sebagai substitute tapi buat mistake pula. Tak jaga position dia, buatkan Kane mudah untuk cross masuk dapat dekat Son. Tapi satu benda yang kurang cerdik daripada Spurs yang aku tak setuju dalam game ni, sebab lepas mereka dah skor 2 sama, mereka main bertahan balik tau. Aku tahu lah mereka lawan dengan pasukan MU yang kita boleh kata lah ni pasukan MU lagi berprestasi daripada mereka, walaupun tak jauh beza mana lah. Tapi lepas mereka skor 2 sama tu, hang boleh nampak defend MU memang barai gila. Belah orang Bisaka tu memang barai. Masuk Malaysia, Dalot duduk belah dia pun lebih kurang sama je. Lindelof dalam game ni memang teruk, sure je duk kena cover dia. Bila defend mereka dah terawak, pasal apa Spurs tak mau go for gol ketiga? Mereka main low block balik dan harapkan counter attack, buatkan pasukan Manchester United control game balik dan hampir-hampir untuk skor gol kemenangan. Ada satu benda yang ramai marah dekat Ten Hag, aku pun marah sekali lah, adalah substitute. Sebab semua sub dalam game ni tak menjadi tau. Aku boleh kata player agak function sikit Weghorst lah. Tengok Ten Hag masukkan Weghorst, masukkan Fred, masukkan Malaysia, masukkan Martial. Martial memang tak function gila. Masuk dia attacking Manchester United lagi dull. Lagi-lagi pasukan Spurs main high press pula waktu second half, memang susah gila dia nak main. Kalau first half dia masuk, aku rasa dia boleh score. Weghorst jangan duk kata lah macam tu jugalah, tapi bagi aku dalam game ni dia bagus jugalah. Dia create chance jugalah untuk player-player MU untuk score. Malaysia dalam game ni pun agak teruk juga, buat satu mistake yang hukum pasukan Manchester United. Tapi Malaysia ni aku tak mau kutuk banyak-banyak lah sebab dia masih muda lagi. Ada banyak lagi ruang untuk dia improvement untuk pasukan. Dan Fred memang banyak hilang bola dan banyak pass tak sampai. So semua sub Ten Hag tak menjadi. So ramailah marah Ten Hag pasal apa keluarkan play-play ni. Tapi satu benda yang hampa kena aku daripada awal musim lagi kita dah sedar dah. Walaupun pasukan Manchester United adalah top spender pada musim ni, tapi skuad depth pasukan Manchester United masih lagi sangat-sangat merisaukan. Sebab Manchester United dah lepaskan banyak pemain dan skuad depth pasukan Manchester United memang teruk. Dan tu je Ten Hag ada player dia. So tak boleh nak kata apa lah. Tapi itulah ada je player macam Pelistri boleh masuk tapi tak masuk juga kan. Dan aku harap nanti Manchester United nanti boleh polish lah daripada squad depth. Dan last game kita tengok top 1 battle pasukan Manchester City dengan pasukan Arsenal. Arsenal walaupun sebelum masuk game ni mereka dah pun league table, tapi bagi aku mereka still pressure. Kecederaan Saliba memang bagi impak besar lagi lah dekat pasukan Arsenal. Sebab disebabkan Saliba tak ada lah, Arsenal memang struggle daripada segi defending. Sebabkan Saliba injured, buatkan defend Arsenal tu nampak rapuh gila. Holding memang tak boleh ganti tempat Saliba, dan disebabkan Holding ada dekat situ, Ben White tak boleh perform, Magalhaes pun tak boleh perform, Zinchenko pun tak boleh perform juga. Nak harap dekat Ramsdale lah nak save. Walaupun Ramsdale dalam game ni perform gila, tapi dia tetap bolos 4 gol juga. Tengok betapa barainya defend Arsenal. Haaland game ni mungkin dia baca komen kot orang-orang dekat IG, ataupun dia tengok YouTube aku, dia baca kat komen. Sebab ramai kata Haaland ni pada tap in je. Noh dalam game ni dia tukar role dengan De Bruyne tau. De Bruyne jadi target man, Haaland pula jadi playmaker game ni. Haaland memang tunjukkan kualiti dia gila dalam game ni. Dalam game ni satu benda genius yang Pep buat adalah dia berjaya switch role antara De Bruyne dan juga Haaland. Yang mana semua orang tak jangka lah, sebab semua orang jangka yang De Bruyne ni akan operate bola dekat Haaland macam biasa. Tapi dalam game ni Haaland main dengan De Bruyne macam dua-dua ni main striker. Haaland tugas dia selalu akan buat hold up play ataupun buat fake run. Dan gol pertama De Bruyne tu waktu lawan dengan Arsenal kan, hang boleh tengok betapa bijaknya De Bruyne. Sebab waktu tu hang dapat nampak 3 pertahanan Arsenal dah ready dah nak pick kat Haaland. Sebab waktu tu option ada 2 je, antara De Bruyne shoot ataupun dia passing dekat Haaland. Tapi selalunya De Bruyne akan passing dekat Haaland. So itulah defend Arsenal dah ready dah nak pick dekat Haaland. Tapi De Bruyne buat satu keputusan yang mengejut apabila dia lari dekat space yang kosong untuk shoot masuk ke dalam gol. Yang mana aku rasa defend Arsenal memang tak jangka. Dan sebelum tamat separuh masa pertama, sayang gila Man City berjaya dapatkan gol kedua. Aku rasa ni adalah salah satu puncak Arsenal kalah dalam game ni. Sebab kalau hang bolos gol last minute waktu first half, dia lebih kurang macam bolos gol last minute dalam game tau. So buatkan play Arsenal memang koyak gila dalam game ni. Masuk sekarang dengan ketinggalan 2-0, sekali lagi De Bruyne menjadi duri dalam daging. De Bruyne setiap kali lawan dengan Arsenal, aku tak tahulah apa dendam dia dengan pasukan Arsenal, memang perform gila. Berjaya skor pula gol ketiga untuk pasukan Manchester City, yang aku boleh kata game over lah. Arsenal memang tak boleh nak buat apa lah. Walaupun daripada 4 gol sagu hati juga daripada Rob Holding. Haaland yang tak sempat ikat rambut tu pun boleh skor gol
keempat tau, pecahkan rekod gol skorer terbanyak dalam satu musim yang sebelum ni dipegang oleh Mohamed Salah. Dan lah ni dia 2 gol lagi je nak pecahkan rekod, iaitu rekod 34 gol dalam semusim. Dan aku rasa kalau Haaland tak perform dalam beberapa game berbaki pun, aku rasa 2 gol tu tak ada masalah lah untuk Haaland. Aku boleh kata Ramsdale dalam game ni memang player kunci Arsenal lah. Sebab kalau tak ada dia, mungkin Arsenal kena lagi teruk lagi dalam game ni. Tapi selepas pasukan Manchester City berjaya kalahkan pasukan Arsenal, kita dapat belajar beberapa perkara dalam game ni. Yang pertama, Arsenal dah banyak improve, tapi Arsenal masih lagi kekurangan daripada squad depth. Hang cuba bayangkan kalau mereka ada seorang lagi defense yang solid yang boleh ganti tempat Saliba, mungkin mereka boleh secure title lebih awal. Yang kedua, lani pasukan Manchester City adalah pasukan terkuat dalam EPL, lebih kuat berbanding mana-mana pasukan pun dalam EPL musim ni. Hang nak compare MC dengan MU, nak compare MC dengan Liverpool. Memang musim ni MC adalah pasukan terkuat, bukan pasukan yang kuat dalam EPL saja. Pasukan Manchester City adalah antara pasukan yang terkuat juga dalam Eropah. Versi pasukan Manchester City musim ni adalah versi terkuat untuk Pep Guardiola tau. Sebab sebelum ni tim depa solid tapi depa tak ada striker yang tajam. Tapi musim ni hang dapat nampak depa dengan ada ball playing goalkeeper yang cukup baik, defense yang solid, midfield yang genius dan juga striker yang tajam. Dan kita tak boleh nafikan skuad Manchester City musim ni adalah versi terkuat dalam sejarah pasukan Manchester City. Lani MC kurang 2 game daripada pasukan Arsenal, tapi beza 2 mata je dan goal different depa pun lebih daripada pasukan Arsenal. Kalau Arsenal menang semua game berbaki pun, depa kena harap pasukan MC drop point. Agak susah tapi tak mustahil. Lagipun hang tengok jadual Arsenal lepas ni tough tau. Lepas depa ni akan dapat sedekah 3 poin percuma dekat Emirates nanti sebab lawan dengan pasukan Chelsea, depa akan hadap Newcastle dekat St James Park. Depa akan hadap pasukan Brighton dan depa akan hadap pasukan Nottingham Forest dekat home Nottingham Forest yang tengah fight daripada relegation. MC punya game agak senang juga, tapi miracle still can happen sebab hang tengok last 3 game pasukan Manchester City agak tough juga sebab last 3 game depa akan lawan dengan pasukan Chelsea. Chelsea tu aku boleh katalah pasukan Man City boleh dapat 3 point. Tapi last 2 game ni aku boleh kata crucial untuk pasukan Man City, iaitu mereka akan lawan dengan pasukan Brentford dan juga pasukan Brighton yang tengah fight untuk slot dekat Europe nanti. Dan dua-dua game tu adalah game away untuk pasukan Man City. Tu pun kalau Arsenal tak drop point lah. Kalau Arsenal drop point lagi, mungkin 2 game last MC tu jadi game pemanas badan je. Dan malam ni ada game-game yang menarik. Contohnya MU akan lawan dengan Aston Villa. Aston Villa yang setakat lari dah 10 game unbeaten dah. Dan Manchester United yang memang kebal dekat home. Dan satu game lagi yang menarik adalah Liverpool lawan dengan pasukan Spurs, iaitu dekat Anfield. Ni adalah chance Liverpool untuk potong Spurs sebab beza point depa satu mata je. Apa prediction hampa untuk game ni, hampa boleh komen kat bawah. Dan siapa-siapa yang masuk video ni lepas game, hampa boleh komen result dekat bawah, okey? Dan itulah video untuk hari ni. Dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.